Itu keutamaan. Dalam bab anak-anak, sudahkah kita mendidik mereka supaya memahami Quran dan Sunnah? Ataupun sekadar kita gantung di leher mereka kayu kokak? Inilah yang hendak kita bicarakan pada petang ini, yang rumusannya ialah agama ini cantik. Dan agama ini ada sumber, Quran dan Sunnah. Dan sumber ini menentukan hukum. Ada hukum yang utama seperti yang fardu, yang wajib. Ada hukum yang pilihan seperti sunat. Ada hukum yang ringan seperti harus. Ada hal yang terpulang padamu. Yang Nabi buat itu hanya berbentuk kebiasaan dalam masyarakat sahaja. Dalam era kamu, kamu ikutlah era kamu. Dan saya tutup perbincangan permulaan ini, perbincangan mukadimah ini dengan satu hadis riwayat Muslim berkaitan dengan Nabi SAW ketika berada di Madinah melihat para sahabat mengahwinkan pohon kurma, dan tujuannya nak menghasilkan hasilnya lebih baik, buah kurmanya lebih lazat. Jadi sahabat-sahabat mengahwinkan pohon kurma, dan itu merupakan kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi tidak bersetuju. Nabi seolah-olahnya melarang, dan sahabat-sahabat mematuhi baginda, menghormati dan mematuhi baginda. Akhirnya hasilnya kurang baik. Mereka pergi semula bertemu baginda SAW, menceritakan tentang hasil yang kurang baik ketika mereka tidak mengahwinkan pohon kurma mengikut apa yang Nabi cadangkan. Maka ketika Nabi mendengar bahawa pohon kurma yang tak dikahwinkan itu hasilnya kurang baik, maka baginda pun bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ini nak kita kaitkan dengan tajuk Jibiliyah tadi, bahawa bab-bab duniawimu kamu lebih tahu. Nak buat rumah dengan kayu apa, kamu lebih tahu. Nak kenderaan, tak payah ikut Nabi naik unta. Kamu ada proton saga, proton wira, kamu lebih tahu apa yang lebih sesuai bagimu. Kasut apa, tak payah ikut kasut Nabi. Pakai kasut bootmu ke, selipar muka, capal muka, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Mudah sungguh Islam. Mengapa susahkan diri, mengikatkan diri dengan benda yang Nabi tak utamakan, malah tak suruh pun kita buat. Maka umat Islam, selagi mana keutamaan kita betul, kita selamat. Bila keutamaan kita terbabas, akhirnya kita tidak menjadi model yang baik dalam masyarakat. Itulah fokus kita Tuan Yaakob pada petang ini, insya-Allah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yaakob, saya Nitik Budi pada Semihara. Ya, insya-Allah. Okey, yang dikatakan perubatan Islam, adakah disyariatkan atau jibiliyah? Perubatan Islam. Perubatan Islam ya. Ya. Okey, itu soalan saya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru tu Haji kita bicarakan tentang perubatan Islam tadi. Ya, perubatan Islam ni suatu topik yang menarik, sebab saya ni orang perubatan juga tu Haji. Maka seronok membicarakan tentang perubatan Islam. Saya nak mengatakan bahawa konsep perubatan Islam ini seringkali masyarakat kita salah fahami Tuan Haji Yaakob. Seolah-olahnya bila kita sebut perubatan Islam, ia hanya melibatkan jampi mentera. Dia hanya melibatkan air botol yang dijampikan oleh ustaz-ustaz tertentu. Dia hanya melibatkan tentang jin, hantu, setan yang merasuki seseorang dan cara menghalaunya. Saya rasa itu amat sempit. Tadi pun saya terbaca dalam majalah tertentu tentang satu program, satu kursus Tuan Haji. Kursus perubatan Islam. Dihebahkan. Di saya pun bila terbaca iklan tentang satu program akan diadakan di satu tempat ini, dan dia perubatan Islam. Di saya ni sebagai orang perubatan Tuan Haji, ya, saya kepingin hendak mengetahui apa dia isinya. Tapi bila saya melihat penceramah-penceramahnya semua ustaz-ustaz. Semua ustaz-ustaz, dan tajuknya lebih kepada jampi, cara menghalau jin dan sebagainya. Jadi saya bertanya, itukah perubatan Islam? Itukah perubatan Islam? Tajuknya, inilah perubatan Islam. Datanglah untuk memahami apa itu perubatan Islam. Jadi saya bertanya, itukah perubatan Islam? Yang datang itu hanya ustaz-ustaz bagi ceramah. Idea mereka sahajakah perubatan Islam? Sedangkan saya ni perubatan moden, tak Islamikkah?
Di perubatan doktor-doktor pakar di hospital, apatah lagi doktor pakar tu Muslim. Semayang tak tinggal. Kita nak kata perubatannya itu perubatan kafir, perubatan fasik. Sebab perubatan Islam cuma ustaz-ustaz kuasai. Yang doktor moden kuasai bukan Islam. Saya rasa itu satu salah faham, Tuan Haji. Satu kesilapan yang besar. Ya, kita bersetuju membaca doa, jampi mentera, ada nas. Kita sebutkan tadi, ia bukan hal kayu koka, dia ada dalil. Rasulullah menggunakan ayat Quran untuk dihembuskan pada pesakit, kita beriman. Ada nas. Kemudian orang yang kerasukan, kita halau dengan ayat Quran, kita gunakan ayat Quran dengan doa-doa maksurat, artinya doa-doa daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas, kita akui itu juga perubatan Islam. Kita tak nafikan sebab dalil. Tapi kita juga jangan lupa, perubatan moden, malah perubatan-perubatan yang kontemporari, yang semasa, sebenarnya juga perubatan yang Islam mahu. Ini saya nampak yang orang tak faham. Jadi saya teringat ada juga sebenarnya rakan-rakan saya ni pakar perubatan moden daripada Ireland, ada setengah belajar di London, dah jadi pakar perubatan. Tiba-tiba dia beritahu saya, oh saya nak ambil cuti sebulan. You nak buat apa? Saya tanya. Nak pergi tumpu pada perubatan Islam. Ya Allah, kawan saya pun begitu. Maksudnya bukan saja orang biasa, orang kampung faham perubatan Islam itu cuma jampi-jampi halau hantu setan saja. Doktor moden pun otaknya jadi tak betul kerana dipengaruhi oleh orang-orang seperti ini. Saya kata, you nak ambil cuti sebulan, nak pergi belajar perubatan Islam. Yang perubatan yang you amal ni, perubatan apa? Dia terdiam. Kalau perubatan yang you buat sekarang bukan perubatan Islam, you tak dapat pahala lah selama ni. You tolong orang sakit, you bantu mereka, you bedah mereka, buang appendix yang diserang kuman, tak dapat pahala sebab perubatan you ini perubatan kafir. Tak Islam. Baru dia tersedar. Subhanallah. Maksudnya fikrah saya terpesong. Ya, saya kata. Definitely brother. Saya kata, memang benar. Pemikiran you salah. You punya perubatan itulah perubatan Islam sebenarnya. Mengapa? Sebab Islam mahu dalam bab duniawi kita ambil kira hukum sebab musabab. Kalau buah tu busuk, jangan makan. Kalau buah tu elok, silakan. Nabi suruh kita basuh tangan dahulu. Kita pun mengamalkannya. Bila kita belum bedah, kita basuh tangan, cuci. Malah bukan basuh tangan biasa, cuci pula. Dia panggil scrubbing. Ini semua kita dah amal dah. Cuma kita guna rawatan yang dikaji sekarang. Bagi saya itu perubatan Islam. Perubatan Islam. Jadi kita tidak memperkecilkan amalan ustaz-ustaz. Tidak sekali. Teruskan. Ya. Betul sekali. Tapi jangan kita sempitkan wajah perubatan Islam. Malah saya berani mengatakan perubatan moden yang mengambil kira hukum sebab musabab yang Allah tetapkan, itu Islami. Contoh, kalau kita nak tengok orang itu dia sakit punca apa, itu kehendak Islam. Cari sebab musabab. Bila satu penyakit itu boleh menjangkiti, kita buat cara untuk menghindarinya. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab satu ketika nak pergi menziarahi Syam dahulu, Syria. Lebih kurang Syria sekarang, lebih kurang begitu. Tiba-tiba Umar mendapat tahu Syam ketika itu diserang taun. Umar tak pergi. Ada sahabat yang tidak bersetuju. Mereka mengatakan, ya Umar, kamu sebagai khalifah nak menziarahi Syam. Mengapa kamu tidak jadi pergi bila dikatakan ada taun? Jika Allah tak izinkan penyakit menimpa kamu, dia tak timpa kamu. Apa yang kamu bimbangkan? Ini riwayat yang sahih. Apa kata Umar? Aku lari dari satu kadar, aku pergi pada kadar yang lain. Itu perubatan Islam. Artinya kita mengetahui, kuman ini boleh menyebabkan ini. Jangan pergi, jangan mendekati. Kita guna pendekatan lain. Kita ambil pendekatan yang lain yang boleh menghindarkan kita dari kuman itu. Konsep Umar itu memang diaplikasi dalam perubatan moden. Tapi perubatan moden pun ada kelemahan dia juga. Ada juga kelemahan dia. Kita tak nafikan. Tapi konsepnya kita nak perbetulkan. Jadi soalan Cik Budi itu relevan. Soalannya cukup relevan dengan dunia sekarang. Artinya perubatan Islam adalah lengkap.
dia termasuk jampi, dia termasuk yang kita sebutkan tadi, tetapi asasnya ialah Quran dan Sunnah.